Baik, bertemu kembali dalam Persona SY Serasi di Hati. Tadi Zahira sudah pun memberi sedikit bayangan berkenaan dengan tajuk kita hari ini berkenaan dengan sabotaj diri. Tadi kita pun dah bercakap tentang nikah, tapi itu bukan tajuk kita hari ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan sabotaj diri ataupun sabotaging yourself. Satu topik penting Zahira dalam tempoh-tempoh kritikal, tempoh-tempoh kita berada di rumah dan sebagainya. Dan untuk bercakap lebih lanjut dengan cerita ataupun tajuk hari ini, sabotaj diri, bersama tetamu di studio sudah pun bersedia tinggi lampai orangnya Encik Farhan Rahmat, perunding motivasi remaja. Apa khabar Cik Farhan? Apa khabar baik. Masih banyak kepada tetamu kita semua yang mana sudi untuk bersama kita pada hari ini. Masih banyak. Okay, saya kena sebut nama Farhan tu panjang sebab dua ada dua harakat. Seorang lagi tetamu kita Zahira, tapi tak ada dekat studio. Dekat mana kita? Kita melalui dengan video call bersama dengan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri yang juga merupakan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Dan yang ini banyak handle pelajar-pelajar lah yang di seluruh Malaysia melalui universiti. Yeah. Jadi mungkin ada banyak juga kisah-kisah yang Encik Amir akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan, puan-puan di rumah dan juga kita di studio ketika ini. Dan kita tak nak bercakap dengan pembukaannya dengan lebih panjang sangat. Kita akan terus kepada topik kita berkenaan dengan sabotaj diri. Betul Zahira. Kalau kita tengok sabotaj diri ni sebenarnya banyak maknanya. Kalau ada yang mengatakan bahawa kalau kita dah berjaya pun sampai tak nak buat apa-apa, itu juga merupakan sabotaj diri. Tak nak kahwin juga merupakan sabotaj diri. Kalau kata alasan demamlah tak nak pergi sekolah juga merupakan sabotaj diri. Sebenarnya banyak terma-terma ataupun maksud definisi di sebalik sabotaj diri, dan orang yang layak untuk jawab adalah perunding motivasi sendiri. Saya rasa mereka pun pernah berjumpa dengan ramai orang ya. Cik Farhan, saya boleh panggil Farhan ya? Boleh. Cik Farhan, secara ringkasnya untuk kita tahu maksud sabotaj diri itu bagaimana sebenarnya? Baik, pertama sekali terima kasih kepada rancangan Persona XY kerana sudi jemput saya pada hari ini. Dan sebelum kita kupas lebih lanjut tentang isu sabotaj diri ini, sebenarnya kita patut petik daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu menurut kamus Dewan edisi keempat. Okey, sabotaj ni dia bermaksud perbuatan memusnahkan harta benda musuh, okey, kemudian perbuatan khianat dan juga menggagalkan sesuatu usaha. Jadi kalau kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu sabotaj diri, itu sebenarnya ialah proses ataupun usaha ke arah kita menggagalkan sesuatu yang mana kita nak capai sebenarnya. Ramai orang yang mana yang dia nak impian tu, dia nak sangat buat sesuatu, tapi sayangnya dia sendiri yang telah menggagalkan usaha tersebut. Sebagai contohlah, ada orang yang dia cakap yang saya boleh berjaya, tapi dia start dengan perkataan tapi itu, dia akan mula rasa macam dia tak layak, dia tak deserve. Dia ada orang yang dia mula untuk membandingkan fizikal dia punya kebolehan dia dengan orang lain. Akhirnya dia takkan buat apa-apa. Sebab tu kalau kita tengok ramai pelajar-pelajar kita sebenarnya, kalau saya petik pelajar-pelajar lah ya, yang mana mereka ini ada potensi, ada bakat, tetapi sebenarnya mereka terkapai-kapai sebab mereka asyik menganggap diri mereka tak layak dan sebagainya. Itu juga salah satu sabotaj diri. Kalau dekat sekolah-sekolah saya selalu jumpa dengan budak-budak ni, sebenarnya kebanyakan mereka suka menganggap mereka ni tak cantik macam orang lain, tak handsome macam orang lain. Jadi benda tu yang akan buat mereka rasa down, kemudian akhirnya di-compare pula dengan tahap akademik kawan-kawan mereka yang lebih jauh hebat daripada mereka, akhirnya mereka akan rasa sangat-sangat down. Dan jangan terkejut ya, sebenarnya ada orang yang sampai tahap self-sabotage yang paling tinggi, iaitu sampai tahap membunuh diri. Ini yang paling kita takut-takut sekali sebenarnya. Jadi saya harap sangatlah kepada semua yang menonton pada hari ini supaya hati-hati, takut-takut adik kita ke, anak kita ke, kawan baik kita ke, ada yang buat sabotaj diri ni tanpa dia sedar. Okey, saya ingat itu untuk permulaan kita dulu. Tapi kalau kita cakap juga pasal tak sedar juga tadi kan, dan juga keyakinan diri itu sendiri, adakah mereka menghadkan kepercayaan mereka terhadap sesuatu keyakinan itu yang menjadi antara punca, dan mungkin ada ciri-ciri ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka ini sabotaj diri mereka sendiri? Okey, sebenarnya kalau kita ikutkan balik, semua orang dia nak gembira, betul? Zahira nak happy kan? Semua nak happy. Kita nak kalau hidup kita ni sentiasa ceria. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul nak gembira, sebenarnya kita kena keluar dari satu zon. Zon ini yang kita nak bincangkan juga dalam sabotaj diri ni, sebab ramai orang yang dia sabotaj diri dia sebab dia terperangkap dalam zon selesa, ataupun kita panggil comfort zone. Dan sebenarnya siapa-siapa yang dia nak rasa gembira, dia nak yakin pada diri dia sendiri, dia sepatutnya keluar daripada zon tersebut. Kalau tidak, dia akan maintain dekat situ dan tidak akan ada apa-apa perubahan dalam hidup dia. So kalau siapa yang dia rasa tak yakin kepada diri sendiri, sebenarnya itu juga salah satu sabotaj diri yang sangat-sangat berbahaya untuk peringkat awal. Sebab ramai orang yang dia nak berjaya, dia nak jadi bagus, tapi malangnya dia hadkan diri dia, dia tak yakin dengan apa yang dia boleh buat, menyebabkan akhirnya orang-orang lain yang ada keyakinan
pergi lebih dahulu dan berjaya terlebih dahulu. Itu paling bahaya sekali Itu sebenarnya. yang kita nak. Itu daripada penerangan daripada Encik Farhan sendiri. Sekarang kita nak tanya Amir Ashraf yang berada di Tanah Talian. Besar Pulau Pinang, di Pulau Pinang sana, di Pejabat Amir. Okey Amir, Cik Farhan dah bercakap berkenaan dengan sabotaj diri dan sebagainya. Saya nak tahu juga dalam peringkat perwakilan pelajar sendiri, Amir yang mengepalai ratusan ribu mahasiswa ini, adakah sabotaj diri ini menjadi satu masalah yang serius dalam kalangan mahasiswa ketika ini, Amir? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali izinkan saya untuk ucapkan terima kasih kepada pihak Pesona SY RPM di atas kesedia menjemput saya pada hari ini. Berbalik pada soalan tadi, seperti mana kita sedia maklum, sabotaj diri merupakan satu bentuk pemikiran ataupun tindakan yang menghalang seorang itu untuk mencapai matlamat dan impian yang ingin dilakukan dalam kehidupan. Pada saya, sabotaj diri ini sebenarnya berlaku di semua peringkat masyarakat, tidak kecuali di kalangan pelajar universiti. Dan tidak perlu contoh lain, saya ambil diri saya sendiri apabila mula-mula bergelar mahasiswa dan pertama kali menjejakkan kaki ke universiti, saya merasakan begitu rendah diri. Rendah diri itu satu sifat yang baik sebenarnya. Tetapi jika terlalu merendah diri, kita akan hilang keyakinan terhadap diri kita sendiri. Seperti kita merasakan diri kita ni sebuah kekurangan, kita banyak kelemahan, kita malu untuk berkawan dengan pelajar-pelajar yang lain kerana merasakan diri kita tidak hebat berbanding orang lain. Yang mana rata-rata datang daripada pelbagai latar belakang pendidikan, pencapaian masing-masing dan berasa malu untuk ke depan dalam kuliah dan sebagainya. So apabila contohnya di luar dewan kuliah pula, contoh aktiviti seperti berorganisasi, kelab dan persatuan, unit uniform, mana saya melihat ramai pelajar yang dia kurang keyakinan untuk melibatkan diri lebih-lebih lagi untuk memegang atau menjawat suatu jawatan kerana merasakan diri mereka tidak layak. So yang tu mungkin antara sedikit perkongsian saya lah, isu-isu sabotaj diri yang mungkin berlaku di kalangan peringkat pelajar di universiti. Okay, jadi bila kita cakap lagi berkenaan dengan pelajar kan, sekarang ini kelas dilakukan secara dalam talian. Mungkinkah ada sedikit kesannya daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini terhadap tingkah laku mereka apabila mereka perlu melakukan kelas dalam talian? Okey, sebenarnya soalan ni agak sukar untuk saya menjawab apabila kita berada dalam keadaan dan situasi yang di luar jangkaan dan kawalan manusia. Siapa pernah terfikir dunia akan dilanda dengan wabak pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan yang sangat besar kepada umat manusia. Termasuklah pelajar yang mana proses pengajaran dan pembelajaran majoritinya dilakukan secara atas talian. Okey, sebenarnya kita pernah melalui sangat-sangat sebegini pada tahun lepas, iaitu bermula dengan Mac. Okey, dan sekarang ni kita terpaksa melalui sekali lagi. Saya berpendapat kita sebenarnya sudah mula membiasakan diri dengan cara pembelajaran norma baru ini. Cuma saya harapkan adalah agar kita semua terus cekal dan tabah dalam menghadapi situasi ini. Saya yakin rakan-rakan pelajar di luar sana sudah semakin kuat dan mampu untuk menghadapi segala cabaran dan rintangan mendatang. Dan mungkin ini juga saya boleh selitkan pesanan, jika mempunyai sebarang masalah, pelajar dimohon untuk menghubungi IPT masing-masing untuk mencari solusi, dan insyaAllah saya melihat komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi dalam membantu pelajar-pelajar yang terjejas ini dalam tempoh PKP. Baik, Encik Amir, kita akan bersama dengan Encik Amir sebentar saja lagi. Tapi sekarang kita kembali kepada Farhan. Baik, kalau dari sudut psikologinya, kalau ada masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan masalah sosial ini, kita sering kaitkan dengan minda di bawah sedar, unconscious mind dan juga conscious mind ataupun minda sedar dan sebagainya. Dalam aspek sabotaj diri ini, dekat mana sebenarnya terletak? Minda sedar ke, tak sedar, ataupun Separa mereka tak tahu kat mana sebenarnya? Okey. Baik, sebenarnya saya suka untuk kita sama-sama fikir, okey. Sebenarnya ramai orang yang dia takut untuk berhadapan dengan sesuatu isu tu sebenarnya disebabkan oleh dia sendiri yang sebenarnya tidak mengizinkan dirinya untuk rasa gembira dan berjaya seperti yang dia layak dapat. Tidak mengizinkan. Tak mengizinkan. Itu perkataan yang paling sesuai. Sebenarnya ramai orang dia tak mengizinkan untuk diri ni rasa happy, rasa berjaya seperti orang lain. Kalau kita fikirkan balik sebenarnya, pemikiran tentang sabotaj diri ni datang daripada keadaan yang kita tak sedar sebenarnya. Kita cakap yang, susahlah benda ni, nantilah kita buat. Alah, orang yang dah boleh buat, tak apalah biar orang yang buat dulu. Sebenarnya isu-isu ini sebenarnya yang membangkitkan rasa kita kurang yakin kepada apa yang boleh kita capai sebenarnya. Sebab tu ramai orang yang dia sebenarnya potensi dia sebenarnya banyak. Tapi disebabkan dia tidak yakin dengan diri dia, akhirnya apa yang dia nak buat akan jadi sangat-sangat terhad. Sebab tu bagi pendapat saya sebenarnya, kita patut sedar tentang kekuatan diri kita sebenarnya. Dan kalau kata kita nak tengok balik sebenarnya,
ada beberapa ciri-ciri penting yang mana kita patut sedar yang kita ni berkemungkinan besar orang yang sabotaj diri. Kalau seperti dekat skrin sana kita dapat tengok antara ciri-ciri orang yang sabotaj diri dia ialah orang yang suka self-labeling diri dia. Sebagai contoh, macam saya duduk kat sini, saya cakap, saya tak sekacak Hafiz Dawson. Sebagai contoh. Ataupun ada kru-kru yang cakap, saya tak secantik Zahirah. Alamak. So, dia akan buat diri dia rasa, pergi ke mana-mana sekalipun, dia rasa sangat-sangat down. Sebab dia rasa macam, aku tak layak, aku tak patut tampil kat TV. Macam tu lah lebih kurang. Jadi, kita patut stop labeling ourselves. Sebab benda tu sebenarnya satu racun yang sangat-sangat berbisa yang menyebabkan kita tidak yakin. Akhirnya kita sabotaj diri kita. Kita boleh menyanyi, suara sedap, rupa tu so-so lah. Tapi disebabkan kita rasa macam suara aku tak sedap dengan kawan ni, dengan kawan tu, akhirnya bakat dia terpendam begitu sahaja. Okey. Kemudian ciri yang kedua sebenarnya, kita suka buat perkara yang sia-sia. Kalau kita petik juga dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah ada cakap, Allah ada berfirman, antara ciri-ciri orang yang berjaya ialah yang pertama mendirikan solat dengan khusyuk. Yang kedua ialah orang yang melakukan perkara yang lara, yakni sia-sia. Jadi buat perkara sia-sia ni juga ialah salah satu sabotaj diri. Sebagai contoh, ni saya selalu cakap kat budak-budak sekolah lah. Berapa ramai orang yang dia nak exam, kan macam kita tengok sekarang ni, budak-budak sekarang panggil bukan SPM lagi, diorang panggil SPM Pro Max. Sebab diorang ambil SPM agak lewat dari batch-batch sebelum ni. Yang akan ambil SPM batch 03 ni. So sebenarnya ramai orang yang dia menganggap, bila kita extend waktu PKP tak dapat nak study. Sebenarnya bukan tak boleh study sebenarnya. Mereka memberikan alasan, buat TikTok, contohlah buat TikTok, ataupun diorang tengok Netflix sampai tahap yang sangat-sangat membimbangkan. Dan kalau kita tengok hari tu, masa PKP bulan 3 tahun lepas carta yang menunjukkan tentang tahap tontonan Netflix paling tinggi, berkaitan tentang filem-filem yang menjurus ke arah isu seksual. Jadi ini membimbangkan sebenarnya. Sebenarnya mereka ada masa yang sangat mencukupi. Kalau zaman kita dulu kan, SPM bulan berapa? Bulan 10-11 sudah start dah. Tapi tengok sekarang dah extend pun, tapi still ramai yang sabotaj diri dekat rumah. Sebagai contoh, mungkin ada yang sampai tak lebih teruk lah, mengambil dadah dan sebagainya. Ini juga perkara yang ditakdirkan sebagai perkara yang sia-sia. Tambah lagi sekarang ni PKP, bila kita semua kena duduk dekat rumah, dan kadang-kadang mungkin bila kelas dalam talian itu juga mereka tidak menyusun jadual untuk mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dan juga guru pun ada juga melakukan kelas dalam talian. Betul tak, Hafiz? Betul. Selain pada ciri-ciri tadi kita sebut tentang perbuatan sia-sia dan sebagainya, kita nampak juga ada tadi melepaskan peluang yang ada juga. Itu merupakan, kalau melepaskan peluang itu macam mana? Sebab kadang-kadang saya rasa macam peluang ni tak sesuai untuk saya. Adakah itu bentuk sabotaj yang Farhan maksudkan? Ada orang cakap yang peluang tu tak sesuai untuk saya. Tapi kita kena pandang di sudut lain pula. Adakah peluang itu akan datang lagi selepas ini? Ramai orang yang dirasa macam tak apalah nanti, tak apalah esok, tak apalah tahun depan. Tapi sebenarnya adakah kita mempunyai masa yang cukup untuk nak mendapatkan semula peluang itu? Itu sebenarnya poin dia. Kalau kita rasa macam tak apalah, tak sesuai lah peluang ni, tengok-tengok dalam tempoh kita hidup selepas ini, peluang tu dah tak datang lagi. Sebab tu kita kalau boleh grab the chance dan ambil peluang selagi mampu. Tak apalah, itulah merupakan bentuk sabotaj. Kalau orang Kedah kata tak apa Tak apa. Okey, tapi jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana sebab kita akan berehat seketika. Lepas kita akan kembali bersama dengan anda dalam Pesona XY. Serasi Hati.